إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Tuan Iman, Tuan Bilal yang dihormati Tuan Pengurusi serta barisan EJK Surau Kampung Batu 2 Kampung Tengah. Surau Batu 2 Kampung Tengah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan inayahnya dapat kita sama-sama pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu menyambung kuliah fiqh ibadah kita, khusus membicarakan isu-isu yang timbul di dalam solat berjamaah. Mohon kemaafan, patutnya kuliah diadakan pada minggu lepas, akan tetapi saya tak ada kesempatan sebab ada tugasan-tugasan yang tak dapat nak diadakan. Dan tetapi kita sambung tuan-tuan pada minggu ini, ya. Kita lanjut kepada juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama di dalam kitab Qaulul Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, karangan Syekh Nuaiman. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Syekh Nuaiman ada merakamkan petua Ibn Salah, merakamkan petua Ibn Salah. Apa dia tuan-tuan? Mengenai tentang masalah memanjangkan bacaan di dalam solat berjemaah. Macam mana agak-agaknya tuan-tuan? Baik, disebutkan dalam satu fatwa yang difatwakan oleh Syekh Abdul Amrin bin As-Salah, jika para makmum yang hadir dalam solat jemaah itu sukakan bacaan yang panjang, melainkan seorang guru saja yang kurang selesa dengan bacaan imam yang panjang, maka di sini tidak menjadi masalah kalau sekiranya dia nak sekiranya imam tadi nak membaca bacaan yang panjang kerana mengihtiram ataupun menghormati kehendak jemaah yang majoritinya suka imam baca yang panjang. Panjang tu tidaklah panjang sangat tuan-tuan. Kita macam contoh bacaan surah sajadah di panjang itu sunnah, sunnah. Tetapi kalau ada bacaan yang lain, bagi saya pula tuan-tuan, tak jadi masalah kalau sekiranya seorang hafiz dia mengimamkan solat, satu muka tu dibagi dua. Satu muka tu dibagi dua tuan-tuan. Macam contoh dalam contoh dia bawa dalam solat Isyak, solat Isyak ataupun subuh, pagi subuh, bukan subuh Jumaat tapi subuh biasa. Boleh tidak jadi masalah tuan-tuan. Pada solat Isyak, ni pandangan saya, pada solat Isyak, kalau nak imam nak bawa panjang sedikit, bagi dua tuan-tuan. Satu muka tu kalau dia hafaz Al-Quran, satu muka tu bagi dua. Kalau sekiranya di pagi subuh, kalau nak dipanjangkan sedikit, tidak jadi masalah. Kalau nak ambil satu rakaat, pada rakaat yang pertama itu satu muka, dan pada rakaat kedua adalah setengah muka. Maknanya dia satu muka setengah lah tuan-tuan. Imam tu bawa, boleh, tak jadi masalah. Kalau sekiranya jemaah suka bacaan yang panjang, jangan terlalu panjang sangat tuan-tuan. Sunnah tadi tu panjang.
Surah Kahfi tadi tu. Surah Kahfi. Separuh. Separuh. Boleh, tak ada masalah. Ambil separuh. Ataupun dia nak ambil surah Kahfi tu awalan wa akhir. Yang 10 ayat yang awal dan 10 ayat yang akhir. Maknanya dalam surah tersebut. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlampau panjang sangatlah. Ini solat berjamaah tuan-tuan. Dan tapi kalau sekiranya tuan-tuan nak solat secara munfarid, nak bantai 10 juzuk satu rakaat pun boleh. Tak jadi masalah. 10 juzuk kalau larat lah. Kalau hafal dan larat. 10 juzuk tuan-tuan. Tak pernah ada orang buat 10 juzuk satu rakaat tuan-tuan. Tapi tak mustahil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tentang perkara tersebut. Satu bayangkan dia Rasulullah pernah membawa salat tuan-tuan. Salat, dalam salatnya bacaan tu satu rakaat tu surah Al-Baqarah habis. Kalau surah Al-Baqarah kalau kita hitungkan balik tuan-tuan dalam Al-Quran dah sampai ke juzuk yang ketiga, hampir separuh tuan-tuan. Juzuk yang ketiga hampir separuh. Rakaat yang kedua surah Al-Imran. Pada solat yang lain pula disambung pula, dia sambung lagi solat tuan-tuan. Rasulullah SAW sambung lagi pada solat yang seterusnya. Rakaat pertama dia ambil surah An-Nisa dan rakaat yang kedua surah Al-Maidah. Masya-Allah, tabarakallah taala. Sahabat pun ada yang ini kebanyakan sahabat ikut. Sahabat ikut. Kerana yang mengimamkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahabat yang tak tahan, tetapi kebanyakan sahabat mengikut akan berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, Ibnu Salah menyatakan bahawasanya boleh memanjangkan bacaannya kalau ada jemaah yang menyukai tentang bacaan imam tu dipanjangkan. Boleh, tidak masalah. Tetapi sebelum melaksanakan bacaan itu, sebelum solat, lihat dulu juga dengan keadaan jemaah di belakang. Jemaah di belakang macam mana? Walaupun imam ini bacaannya sangat merdu, dan dia pula hafiz, jangan syok sendiri, tak boleh. Kan saya makan imam seorang dia bersolat tuan-tuan. Yang lain semua dah tak nak kan? Pernah ada telah satu video di YouTube tuan-tuan, dirakaman dia tuan-tuan. Dirakamkan oleh dalam satu sketsa di Indonesia tuan-tuan, pasal solat Isyak tuan-tuan. Imam ni muda. Imam ni muda tuan-tuan. Bacaan dia bagus, sedap. Mula-mula jemaah masya-Allah suka sangat tuan-tuan. Tapi rakaat pertama di bantai ni tuan-tuan 2 juzuk tuan-tuan. Dah gigil-gigil orang kat belakang tuan-tuan. Gigil tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau dalam solat berjamaah yang lebih afdal adalah sebenarnya bacaan itu adalah ringkas. Ringkas bukan adalah ringkas sangat tuan-tuan. Sekadar-kadar jangan melampaui batas. Maknanya kalau tengok keadaan jemaahnya bagaimana. Kalau jemaahnya semuanya muda dan juga bersuka akan bacaan imam itu bacaan yang panjang selepas Fatihah, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau sekiranya ada yang jemaahnya semua yang ada duduk kursi semua, apa cerita kan? Ada duduk. Ada yang duduk biasa, masalah juga. Kena lihat dekat situ. Tetapi itulah dia. Kalau berbalik kepada mana-mana pandangan ulama fiqh mengenai tentang bacaan panjang ni tuan-tuan, dia kalau saya suka mengambil juga dengan pandangan daripada kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab saya lupa nama kitab. Kaedah dia daripada solat setiap solat tu, setiap solat ada kaedah bacaan-bacaannya tuan-tuan. Bacaan-bacaannya. Sebagai contoh saya suka ambil pendekatan ataupun saya teringat maghrib pada waktu malam Jumaat. Waktu maghrib, solat maghrib pada waktu Jumaat, pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, menjelang tu. Waktu itu imam hanya bawa solat maghrib itu rakaat pertama surah Al-Kafirun.
lawannya kepada surah surah Al-Ikhlas. Itu lawannya pada Khamis malam Jumaat. Manakala Jumaat solat Isyak ni pula Khamis malam Jumaat tu, ya, diambil pada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, tuan-tuan. Ataupun surah surah Al-A'la, ayat satu surah dilawan dengan Allahumma salli ala sayyidina, dengan surah bukan apa? Hal ata lal insyad. Bukan apa? Hal ata ka hadisul ghasyiyah. Tak. Surah Ala lawannya adalah surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan Zalzalah. Inna anzalnahu fi lail. Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Ya. Lawannya tu. Dia ada gandingan surah tu. Ya, gandingan surah dalam solat. Dan juga pada solat yang lain, pada malam-malam yang lain, ya. Biasa solat Maghrib, ya, biasa dibawa surah-surah yang ringkas. Pada solat Isyak dibawa dalam ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan yang sedikit panjang. Taklah panjang sangat tapi sedikit panjang. Tetapi subuh tu yang sedikit, bukan sedikit panjang, maksudnya boleh kalau sekiranya nak doa satu muka, atau pada rakaat pertama, pada rakaat kedua dibawa setengah muka, boleh, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya jemaah tak berapa, bukan tak berapa kenal, tuan-tuan, tak berapa suka, maknanya agak keuzuran kalau berdiri lama dan sebagainya, lihat juga imam akan jemaahnya bagaimana, yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi dalam bacaan ini Ibnu Salah menyatakan lihat dengan keadaan jemaah, ya. Dan jemaah, adakah jemaah suka akan imam itu membaca bacaan yang panjang ataupun sebaliknya, ya. Baik. Disunatkan bagi imam untuk menunggu orang yang hendak masuk solat di belakangnya. Di sini sunat yang macam mana, tuan-tuan? Ya. Dinyatakan oleh Syekh Iman, jika imam berasa di dalam rukuknya atau tasyahudnya, tasyahud akhirnya, ada orang yang hendak masuk solat di belakangnya, maka disunatkan baginya menunggu orang itu mengikut mazhab dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat, tuan-tuan. Ada syarat-syaratnya nak menunggu makmum ni, tuan-tuan, oleh imam. Imam boleh menunggu, tapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah jangan terlampau sangat lama menunggu jemaah tadi, menyebabkan jemaah yang sedia ada kehilangan kekhusyukan dalam solat. Ya. Contoh misalnya kata imam menunggu jemaah sampai menunggu hampir 15 minit, tuan-tuan. 15 minit, tuan-tuan. Maka tak wajar yang melakukan demikian. Tak wajar, ya. Dari sini sekadar-kadarnya, yang kalau sekiranya memang ada perasan imam tu, imam bukan di pandang belakang, tetapi dia perasan dan merasakan bahawasanya ada orang datang nak masuk dalam solat, ya, dalam saf dan nak melaksanakan solat, dia disunatkan menunggu sekejap untuk makmum tadi berkesempatan masuk dalam saf dan sama solat berjemaah dengan imam tadi. Ini jemaah yang masbuklah. Syarat yang kedua, jangan membezakan di antara orang yang hendak masuk itu sama ada iaitu adalah syarif. Syarif ni apa, tuan-tuan? Mulia. Ataupun orang yang biasa. Maknanya dia ada double standard, tuan-tuan. Mentang-mentang lah PM nak datang, dia tunggu kemana lama. PM tengah ambil, dia contoh lah. Ni contoh, ya. PM tengah ambil wudu, tuan-tuan. Dia tahu PM nak datang, tuan-tuan, ya. Maka dia tunggu, tuan-tuan. Boleh tunggu, tuan-tuan. Tapi kalau jemaah yang biasa, cepat-cepat, tuan-tuan, dia laksanakan solat. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Di sini ada double standard, tuan-tuan. Double standard ni senang cerita dalam bahasa Melayu apa disebut, double standard ni? Pilih kasih. Pilih kasih. Pilih kasih. Maklumlah. Selalu cakap double standard, orang kampung cakap, kan. Jadi pilih kasih, tuan-tuan. Ya. Kalau jemaah yang biasa-biasa ni, tuan-tuan, kalau dia dengar jemaah tu nak datang untuk solat, nak masuk dalam solat, cepat-cepat, tuan-tuan.
daripada rukuk turun jadi tidak. Dengkinya tuan-tuan imam apa nama ni? Jemaah tadi tak dapat rakaat tersebut. Yang sememangnya memang jemaah tu nak datang masuk dalam imam dalam keadaan rukuk, kalau sempat dapat dalam keadaan rukuk, dia dapat rakaat tersebut. Tapi dia tak tahu Allah Aslam. Imam dengki ke apa ke, cepat-cepat dia bangkit. Assalamualaikum liman hamidah. Contoh, ni contoh. Contoh. Jadi kalau sekiranya ada orang VIP atau VIP, lama rokoknya tuan-tuan. Daripada 3 kali tasbih jadi 15 kali tasbih tuan-tuan. Atau mungkin 20 kali tasbih tuan-tuan. Masa rokok. Jadi kat sini tidak boleh membeza-bezakan atau kesenang cerita bahasa orang pasal cakap double standard, ya. Dan yang syarat yang ketiga, hendaklah penungguan itu dengan qasad taqarrub, ini menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana perhubungan kasih sayang. Maknanya di sini tuan-tuan, menunggu imam ini niatnya adalah memberikan laluan ataupun kepada jemaah itu sempat untuk masuk ke dalam saf dan melaksanakan solat kerana Allah Ta'ala, bukan kerananya alamak awet aku ada datang solat berjemaah lagi ni, alamak. Contoh, ni contoh, ya. Lambat sikit lah. Nak sebab apa? Lambat dari segi apa tuan-tuan? Dia lambat masa tak nak rokok dulu. Dia dah beri dia punya mambang dia tu, nak solat berjemaah, baca dengan merdu. Biasa solat baca biasa-biasa je tuan-tuan. Hari biasa dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari itu mambang dia datang tuan-tuan. Bukan mambang ni tuan-tuan, tidak. Dia punya apa dia? Cewek. Aduh. Ceweknya udah kembali. Ya. Jadi semua bacaan Fatihah ni masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari biasa Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah tabarakallah taala. Hari dia macam ni dia punya ni datang pula untuk solat berjemaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir tuan. Yang cewek ni, alamak, takkan suami aku sedang suami. Masya-Allah, masya-Allah. Tabarakallah wa ta'ala. Dah situ dah lari niatnya tuan. Ya. Itu bukan niat taqarrub kepada Allah, akan tetapi adalah niat kerana yang lain. Ya. Maka dielakkan tentang perkara tersebut. Dan syarat yang seterusnya tuan-tuan, yang keempat, tidak takut luput waktu dan terkeluar salat daripada waktunya. Maknanya menunggunya imam itu tidaklah sampai terkeluar waktu. Waktu. Dan yang seterusnya, janganlah orang yang hendak masuk solat itu daripada orang yang kebiasaannya lambat. Ni orang jenis ni biasa ni tuan-tuan. Dia tunggu imam dah nak rokok, barulah dia nak masuk. Yang imam ni kononnya nak berilah kesadaran pada orang yang cepat-cepat lah masuk. Dia pun tunggulah tuan. Tapi tunggu dia tak masuk-masuk pula jemaah yang lambat ni. Jangan tunggu lagi dia. Jangan. Imam tak perlu tunggu. Orang yang jenis yang demikian tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, syarat yang seterusnya, hendaklah orang yang hendak masuk itu daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat. Maknanya imam tahu yang orang yang datang dengan masbuk. Contoh, misalnya kata nak masuk dalam solat, dalam saf dan juga melaksanakan solat, dia dapat rakaat tersebut. Sebab itu imam tunggu seketika, memberi peluang kepada jemaah tersebut dapat rakaat itu. Dapat rakaat. Baik. Itu dari segi dari segi ikutan ataupun disunatkan bagi imam untuk menunggu seketika jemaah yang nak masuk ke dalam solat. Menunggu imam pada ketika mana dia melaksanakan solat. Maksudnya dalam solat itu sendiri ditunggu. Baik. Seterusnya, saya menyebutkan lagi juga tuan-tuan, kalau sekiranya bacaan ni balik pada bacaan tadi, bacaan imam,
Kalau terlampau panjang, hukumnya adalah makruh dalam solat berjamaah. Dalam solat berjamaah, hukumnya makruh kalau terlampau panjang sangat dari segi bacaannya. Kerana berlandaskan daripada satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam, hendaklah kamu meringankan solat tersebut. Ringan di sini maksudnya tuan-tuan, bukannya jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat atau 4 rakaat jadi 1 rakaat. Maka bacaan selepas solat itu, bacaan di dalam solatnya itu, baik Fatihahnya tidak terlampau lambat ataupun bacaan selepas Fatihahnya itu sunat hukumnya tuan-tuan, tetapi jangan terlampau panjang. Itu dari segi makluman mengenai tentang makruh kalau dipanjangkan sangat dari segi bacaan di dalam solat oleh imam. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengenai tentang menegur. Menegur ni kebiasaan semua orang tahu bacaan teguran, bukan menegur. Maksudnya kalau ia berlaku kesilapan yang dilakukan oleh imam, maka sunat hukumnya menyebutkan zikir. Sunat hukumnya menyebutkan zikir. Zikir yang disebutkan adalah subhanallah. Subhanallah. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya di sini sebutkan jika imam lupa membaca Fatihah, maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih. Membaca tasbih, mudah-mudahan sunat hukumnya membaca tasbih, mudah-mudahan dengan bacaan tasbih yang dialunkan oleh makmum tadi kembali ingatan imam tadi daripada kelupaan. Itu dia. Tapi niatnya tu tuan-tuan, zikir itu adalah kerana Allah, bukan niat direct menegur kepada imam. Tidak. Bukan menegur kepada imam. Kat sini kena faham bukannya menegur bacaan imam. Menegur bacaan imam tu, maksudnya atau imam terlupa dan sebagainya. Bukan. Niatnya adalah kerana dia berzikir kerana Allah, agar zikir yang diucapkannya itu didengari oleh imam yang kalau dalam keadaan kelupaan dia sadar kembali. Mungkin ada apa hal dia, ada jemaah belakang aku ni baca tasbih. Mungkin ada yang dia tertinggal ataupun terlupa. Dan juga tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dan jika ia tidak sedar, maka tidak boleh ia tegur dengan kata-kata yang lain ataupun senang cerita mengucapkan zikir, ataupun dengan selain daripada zikir, atau dia menegur dia terus direct tu tuan-tuan. Dalam solat ni tuan-tuan, imam lupa baca Fatihah tuan-tuan, terus dia baca surah, kan? Patutnya zikir subhanallah. Rupanya dia tegur dia, "Mam, tinggal surah Fatihah tu. Baca Fatihah balik." Contoh ni tuan-tuan. Maka kat sini tak boleh. Batal tuan-tuan ni. Kalaulah sekiranya dia menyebutkan selain daripada zikir, selain daripada doa, selain daripada ayat-ayat Al-Quran dalam solat, maka terbatallah solatnya itu. Walaupun hakikat maksudnya adalah untuk mengingatkan kembali oleh imam tadi yang terlupa. "Imam, Fatihah tak baca. Baca balik." Contoh mesti kata maka kat sini tuan-tuan tak boleh batal nescaya batal solatnya itu. Baik. Siapa yang batal? Kita. Makmum yang menegur tadi. Imam batal tak? Imam tidak terbatal selagi mana dia sebelum salam dia dah ganti balik. Kalau dia ganti balik, dia kena ganti balik bacaan yang tertinggal, bacaan rukuk yang tertinggal pada rakaat yang seterusnya. Kalau sekiranya dah sampai kepada rukuk, dah sampai kepada rukuk, makmum baru tahu imam ni dia lupa baca Fatihah. Subhanallah. Maka di sini tuan-tuan, imam tu tak terbatal tuan-tuan selagi mana sampai salam, sebelum salam dia gantikan balik satu rakaat tambahan untuk dia menggantikan bacaan Fatihah yang tertinggal. Tapi kalau imam itu tuan-tuan tidak menggantikan yang tu, dia beri salam tuan-tuan,
makmum selepas daripada solat beritahu, imam tak baca Fatihah rakaat kedua. Rakaat ketiga memang tak dengar lah tuan. Rakaat kedua imam tak baca Fatihah. Maka imam tadi kalau ditegur, kena ganti balik solat yang tak sah tadi. Boleh itulah macam ni okey, baik. Okey, seterusnya tuan-tuan. Ada pertanyaan kena tanya? Silakan. Kalau ada ni nak bertanya ke, silakan. Saya berikan ruang untuk tuan-tuan nak bertanya. Silakan. Ayo. Ada prosedur perbuatan ni. Untuk dalam 4 rakaat, cikgu dia buat 3 rakaat. Tak ucap perkataan. Macam mana perkataan? Okey, baik. Cikgu. Ni mengenai tentang apa nama ni, rakaat tak cukup. Rakaat yang tak cukup ni, saya sebenarnya ni apa nama, dekat belakang ni persoalan ni. Tak apalah. Dah disebutkan awal ni. Tanya. Kalau kedua-duanya tidak mengetahui, kedua-duanya tidak mengetahui, maknanya rakaat tersebut kurang, maka di situ solatnya sah. Kedua-duanya, maknanya imam dengan makmum tak tahu yang tak cukup rakaat, tapi semuanya imam beri salam, makmum pun beri salam. Okey, baik. Di sini tidak tidak perlu menggantikan kembali solatnya itu, kerana kedua-duanya dalam kelupaan. Akan tetapi tuan-tuan, kalau salah makmum ada yang mengetahui, tapi serba salah, serba salah nak tegur tuan-tuan, maka di sini tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, kalau dia teruskan perbuatan tersebut, maka di sini kedua-duanya kena ganti balik. Makmum yang tahu ni tadi tuan-tuan, walaupun dia makmum, tapi dia tak beritahu pada imam, dia kena wajib beritahu pada imam ni. Wajib beritahu pada imam, sebab solatnya tidak sah, sebab rakaat tak cukup. Tapi kalau dia buat, dia menanggung dia. Sebab ni dalam solat berjemaah, dan dia pula ikut tuan-tuan imam tadi. Maka kalau dia, alamak, saya tak tahu lah saya tu macam mana ni, kan? Tapi kena maklum selepas solat, maklumkan bahawasanya solat tadi rakaat tidak cukup. Tidak cukup, kena ulang kembali solat tersebut. Tetapi kalau sekiranya situasi yang lain pula, dah disebutkan zikir oleh makmum, imam ini diberi salam tuan-tuan. Contoh pada rakaat yang ketiga, contoh dalam solat 4 rakaat ketiga duduk tahiyat akhir. Di sini tuan-tuan, disunatkan bagi makmum untuk mendahului imam. Di sini boleh mendahului imam tuan-tuan, sebab imam berada pada bukan tempatnya, melakukan perkara rukun bukan pada tempatnya. Contoh tahiyat akhir pada rakaat ketiga dalam solat 4 rakaat. Maka di sini makmum disunatkan untuk mendahului imam. Dalam masa yang sama zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Maknanya di sini tunggu imam tuan-tuan. Tunggu imam sampai imam naik kembali kepada rakaat yang seterusnya. Tapi kalau imam buat dono je tuan-tuan, dia beri salam tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, di situlah mufarakah lah bagi makmum tadi tuan-tuan. Dan juga dia laksanakan mana rukun yang kurang. Selepas solat, kenalah makmum tadi maklumkan kepada imam bahawasanya imam tadi dah kurang dari segi rakaatnya. Dia kena solat kembali. Itu maksudnya. Okey, jelas? Okey, baik. Ada pertanyaan lain nak tanya? Silakan. Itu kurang kalau terlebih rakaat ni. Kalau terlebih. Kalau terlebih ni, dia contoh misalnya terlebih makmum pula imam. Imam terlebih rakaat yang kelima, ataupun rakaat ketiga jadi 4. Jadi di sini tuan-tuan, kalau imam masih lagi terus naik kepada qiyam, dah disebutkan zikir, disebutkan zikir oleh makmum, maka di sini imam tu dia teruskan perbuatannya, dia tak terbatal tuan-tuan. Tak terbatal.
makmum tadi yang tahu jangan ikut imam. Mereka. Jangan mufarakah dulu. Jangan mufarakah tuan-tuan. Tunggu imam sampailah kepada rakaat yang seterusnya pada tahiyat akhir. Ya, kalau imam tadi beri salam, maka barulah ikut beri salam. Tapi kalau imam itu tuan-tuan, dia melakukan sujud sahwi. Dia tahu dia salah. Dia buat sampai rakaat kelima tu tadi, rakaat kelima kan atau rakaat keempat dan sebagainya. Ya. Maka dia buat sujud sahwi tuan-tuan. Buat sujud sahwi. Adakah makmum nak ikut atau tidak? Wajib ikut. Wajib. Kerana apa tuan-tuan? Jangan beri alasan pada makmum ni. Bukan salah saya, imam punya salah. Kenapa saya pula kena tanggung? Tak. Sekarang ni solat secara berjemaah. Dalam solat lagi kena ikut imam. Wajib ikut imam tuan-tuan. Wajib ikut imam. Maka di sini tuan-tuan, imam sujud sahwi wajib ikut imam tuan-tuan. Walaupun sujud sahwi asalnya hukum sunat. Wajib ikut imam. Ya. Maka imam sujud sahwi, dia pun kena sujud sahwi juga tuan-tuan. Ya. Tetapi timbul pula persoalan yang lain. Kalau sekiranya makmum tadi, ya, imam mengetahui imam tu dah terlebih, lepas sampailah dia beri salam, tak sujud sahwi. Ya, tak sujud sahwi langsung tuan-tuan. Maka dia beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini makmum diberikan dua pilihan. Dua pilihan. Nak laksanakan boleh, tak nak laksanakan pun boleh. Ya. Apa nama nak laksanakan tak jadi masalah tuan-tuan. Nak laksanakan sujud sahwi tu tak jadi masalah. Tak nak laksanakan pun tak jadi masalah. Itu diberikan pilihan. Kalau sekiranya imam dah beri salam. Kerana apa tuan-tuan makmum diberikan pilihan? Yang situasi yang sebelum ni tak boleh diberikan pilihan. Ya, di sini pada kadar salam imam telah memutuskan qudwah bersama dengan makmumnya. Maka di sinilah makmum boleh diberikan pilihan untuk dilaksanakan sujud sahwi ataupun tidak. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan, pada ketika mana imam sujud sahwi, makmum tak nak, bukan salah dia, tapi makmum tak nak ikut, kat situ tuan-tuan, dia masih lagi tertakluk ataupun terikat dengan qudwah bersama dengan imam yang dalam solat lagi. Kalau dia tak ikut, maka sesungguhnya batallah solat makmum tadi. Batal kalau tak ikut. Sebab mengikut imam itu adalah wajib. Jelas kat sini Boleh Jelas saya takutkan risau tak jelas pula lah. Boleh penerangan saya ni? Boleh. Alhamdulillah. Ada yang lain nak tanya lagi? Nak tanya? Baik, kalau tak ada saya teruskan tuan-tuan. Surah yang tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini tadi sudah ni. Kita teruskan kepada baik. Ni. Baik. Satu persoalan tuan-tuan ini timbulkan oleh Syekh Nimat. Apakah hukum kalau makmum itu mendapati imam pada sujud kemudian imam berhadas? Imam berhadas tuan-tuan. Baik, Syekh Nimat menyatakan tuan-tuan, jika makmum mendapati imam di dalam sujud pertama daripada rakaat yang pertama atau lainnya, maka sujud ia serta imamnya, kemudian imam berhadas, maka adakah makmum itu wajib sujud yang kedua atau tidak? Ini maksudnya tadi. Persoalan, contoh sujud pertama imam tu dah berhadas tuan-tuan. Ini macam mana pula ni imam dah berhadas ni? Ataupun dalam masa yang sama juga tuan-tuan, imam bukan saja berhadas, dia tahu dia tu dah apa tu? Dah
atau mungkin terceret juga agaknya. Terceret. Jadi dia duduk antara dua sujud, dia beri salam tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum dia sedang sujud ni tuan. Sujud pertama, dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana tuan? Adakah makmum tadi yang sujud ni tadi perlu perlu sujud kali yang kedua ataupun tidak? Tidak. Siap, dua ambil lagi. Untuk menjawab tentang masalah ini, di sini dibawakan ada dua masalah tuan-tuan. Dua wajah masalah, iaitu dua pandangan. Dua pandangan. Dan yang lebih asah daripada keduanya ialah tidak wajib sujud yang keduanya itu. Tidak wajib sujud yang keduanya itu. Dan jika makmum mendapati imam di dalam sujud yang kedua, maka tidaklah wajib dia mengulangi sujud yang pertama itu. Demikianlah ikut pandangan Amruni. Dan hanya Qil ni pandangan yang segelintir saja tuan-tuan, menyatakan wajib diulangi sujud yang Qil saja. Tapi pandangan yang asah, makmum yang tadi dah mengetahui imam itu dalam keadaan yang berhadas ataupun dia mungkin membatalkan solat, keluar daripada solat, ya, maka makmum hanya bangkit tuan-tuan terus pada rakaat yang seterusnya. Rakaat yang seterusnya. Dan juga tidak perlulah ia untuk mengulangi melaksanakan sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Sujud pertama tadi, dia tengah sujud, imam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, contoh, ya. Maka di sini tuan-tuan, makmum tadi terus bangkit pada rakaat yang seterusnya. Jadi kat situ ni persoalan lagi yang timbul, adakah rakaat itu dikira atau tidak? Rakaat tadi dikira atau tidak? Ya. Di situ tuan-tuan diibaratkan, di sini disebutkan bahawasanya ibarat makmum tadi, ya, bila tidak sempurna dari segi sujudnya dua kali, maka rakaat tersebut tidak dikira. Tidak kira. Tetapi solatnya tidak terbatal. Solatnya tidak terbatal. Maknanya kalau rakaat pertama berlaku yang demikian, maka rakaat pertama itu tidak kira, ibaratkan dia mula kembali solat. Mula kembali rakaat. Mula kembali rakaat. Ataupun rakaat yang akhir. Contoh, dia kata rakaat yang akhir imam keluar daripada solat pada sujud yang pertama. Sujud yang pertama, maka rakaat yang akhir itu tidak dikira, dia bangkit kembali untuk menyempurnakan rakaat yang seterusnya. Maka sebab daripada dia pendapat yang asal menyebutkan bahawasanya sujud yang kedua tadi tidak sempurna. Jelas kat sini Jadi tak senang-senang nak batalkan sembahyang. Boleh tak boleh? Kena bangkit. Kena bangkit. Sempurnakan kembali rakaat yang tak sempurna. Itu tak kira tak kira. Ya. Tapi solatnya tidak terbatal tuan-tuan. Yalah. Solatnya tidak terbatal. Di sini timbul pula persoalan yang lain. Ya, persoalan yang lain pula. Kalau dah berlaku tentang solat dalam solat berjemaah, siapa yang nak memimpin solat sebenarnya? Itu bila. Di sini tuan-tuan, ya, diberikan dua pilihan. Adakah dia makmum ini nak mufaratah, ataupun di sini memilih seorang yang arif dan alim untuk memimpin solat, ataupun senang cerita mengambil alih kuasa memimpin solat berjemaah tadi. Dan tak perlulah yang lain semua nak batalkan solat, tuan-tuan, tak. Tetapi pilihan yang kedua, yang sebelum ni, boleh diberikan makmum tadi boleh diberi pilihan untuk mufaratah. Boleh jelas kat sini tuan-tuan? Jelas. Okey. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, jadi kalau sekiranya mendapati keadaan sebegini rupa, dia memang tak pernah berlaku, akan tetapi ia boleh terjadi. Dan jalan penyelesaiannya tuan-tuan, jalan penyelesaian bagi masalah ini dah ada diterangkan oleh Syekh Muhammad mengenai tentang perkara ini. Ya, jelas kat sini? Baik. Okey. Saya bukakanlah sampai sini kita bincang. Cuma saya bukakan ruang untuk tuan-tuan nak bertanya
kalau sekiranya ada apa-apa persoalan kemuskilan yang lain-lain, kalau tuan-tuan nak tanya lah, silakan. Sementara ada masa sikit lagi ni, silakan. Ada 5 minit lagi ni, silakan. Kalau ada yang tanya, kita round table pula. Sini, cikgu. Ya, Pak Wah. Saya ni sebenarnya nak tanya sikit. Apabila imam ni keluar keluar daripada Solat. yang akan diwajibkan bila sajalah ya. Ada pun lain pun boleh. Ya. Bila kadang-kadang bila ni wajib alim. Ke depan tu tak boleh. Betul. Ya. Jadi orang lain yang boleh yang arif boleh, tapi kalau di hujung sana macam mana dia melangkah? Dia tak perlu melangkah. Dia boleh laksanakan pada tempat solatnya. Cuma yang afdal dia selangkah ke depan untuk membezakan dengan saf yang mesti ada. Walaupun dia duduk belah hujung. Tak payah nak pergi. Tak perlu ke sini. Jangan pula mentang imam dah tua tahu dia baru nak jadi imam. Baru nak jadi imam dekat sini. Jadi kat sini tuan-tuan yang hormati Allah sekalian, tak perlu dia ambil kedudukan di sini. Kalau kata saf depan tu kan, semua tak handal. Yang handal ada saf yang belakang. Baik, kalau sekiranya saf yang sememangnya saf yang kat belakang ni tuan-tuan, saf yang kedua lah senang kita, yang kat depan ni semua tak berani semua tuan-tuan. Maka di sini dengan sekadar isyarat mulut saja mengucapkan takbir intiqalat tu hendaklah dinyaringkan sebagai isyarat dia memimpin solat. Dia tetap kat situ lah. Walaupun dia duduk kat saf yang kedua. Tak payah ke Dia depan sikit. tidak boleh melangkah kepada jemaah di hadapannya. Itu mengganggu. Ya, mengganggu. Boleh tak senang, tak jadi masalah. Ataupun tuan-tuan, saf kedua tak ada, saf ketiga, ataupun saf ketiga tak ada, saf keempat tuan-tuan. Maka di sini dengan kaedah dia menyaringkan suaranya dalam Imam kat belakang. Imam nombor 2 pula duduk dekat saf yang kelima. Dia lambat datang. Mungkin agak jadi jemaah masbuk. Zul lah selalu. Buat cepat makan nak kena pergi kan. Okey. Jadi kat sini maknanya menggunakan isyarat dengan menjaringkan suara. Menjaringkan suara bagi orang yang ambil alih kuasa tadi. Jelasin kat situ. Okey, baik. Lagi. Seterusnya nak tanya? Lain? Ada yang lain? Nak tanya? Ataupun ada persoalan yang lain? Nak tanya? Bukan setakat persoalan. Ya. Boleh tak orang yang duduk atas kursi tu jadi imam tak? Ini yang soalan yang saya timbul awak tanya. Baik. Di sini tuan-tuan, saya melihat tidak ada nas ataupun pandangan menyatakan orang yang duduk di atas kursi tidak boleh jadi imam. Cuma yang yang saya lihat adalah orang yang afdal yang menjadi imam adalah mereka yang sihat wa alfiah dan alim. Yang boleh memimpin solat. Yang sempurnalah senang cerita. Yang sempurna. Tetapi sekarang ni yang sempurnanya semua tak nak ke depan. Ayolah, saya kaki dah sakit ni, imam yang sempurna ni. Saya dah kaki dah ni, gawat makan kambing malam kali ni. Jadi tolong masa gini. Jadi kat sini semua tu. Mana lama tak khatam lagi imam, solat lagi ni bagi ikut imam ni contoh saya kata. Maka semua suruh ke depan tak nak tuan-tuan. Tak nak ke depan. Maka di sini dia boleh memimpin solat. Wallahu a'lam. Dengan duduk atas kursi. Dengan duduk atas kursi. Dia kemampuan dia itu dalam duduk. Dia kalau berdiri dia akan memudaratkan diri dia. Tetapi saya dah sebutkan ni sebelum kaedah solat di atas kursi ni. Solat di atas kursi ni dia ada beberapa kaedah. Apa yang ditunjukkan di dalam YouTube tu semua betul. Tetapi melihat kemampuan orang yang melaksanakan solat ni tadi. Orang yang melaksanakan solat dia kemampuan kalau dia mampu untuk berdiri wajib dia berdiri. Tapi kalau kemampuan dia tak mampu untuk berdiri, dia tak dibolehkan untuk dia duduk. Tetapi kalau dia mampu untuk dia berdiri, kalau dia tak nak buat, duduk maka juga. tak sah solat dia. Duduk juga. Dia nak duduk juga, maka tak sah solat dia. Ini solat faham tu. Kalau dia ada berkemampuan untuk dia berdiri, wajib dia berdiri.
wajib berdiri. Ya, lagi satu tuan-tuan, pada ketika mana di antara rukuk dengan sujud mesti ada perbezaan antara kedua rukun tersebut. Ada perbezaan. Ya, contoh kadang-kadang kedudukan orang yang nak solat duduk ni kadang-kadang ada yang tak boleh sujud, ada yang tak boleh duduk antara dua sujud. Ya. Ya. Maknanya kat sini tuan-tuan, di sini ikut kemampuan yang dia hadapi. Maksudnya dia boleh melakukan ikut kemampuan. Ya. Tetapi kalau dia mampu untuk dia berdiri, dia wajib berdiri tuan-tuan. Walaupun hakikatnya pada rakaat yang seterusnya. Pada rakaat dia dah duduk kan? Dia duduk, tak boleh nak sujud, tapi dia mampu untuk berdiri. Maka pada rakaat seterusnya dia kena berdiri, wajib berdiri. Ya, jelas kan itu jadi kita akan berbalik pada persoalan tadi. Maka kat sini saya belum ada lagi lah saya jumpa mengenai tentang perkara tersebut. Mungkin belum khatam lagi. Tetapi yang saya jumpa adalah lebih aula orang yang sempurna keadaannya yang memimpin solat. Okey, jelas kan? Okey, ada yang lain? Satu lagi, lepas tu kita tawakuf. Ada tak? Ya, saya Azim. Boleh tak kalau kita sujud tilawah selain daripada baca surah sajadah? Sujud selain daripada ni. Okey, baik. Saya teringat tuan-tuan, di dalam kitab Al-Munir ni tuan-tuan ada menyebutkan pandangan kalau tak silap saya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syekh apa nama ni? Saya lupa namanya. Dia menyatakan bahawasanya surah sajadah ni, sujud sajadah ni tidak boleh dibuat-buat. Tidak boleh hari ni aku nak buka surah sajadah. Selain daripada surah, kan ada di belah tempat tanda sajadah di dalam Al-Quran. Aku nak baca dalam contoh surah salah satu surah Al-Ala. Iqra. Surah Iqra. Kan akhirnya kan ada surah sajadah tu kan. Wasjud waqtarib. Maka dia nak buka situ. Dia sebenarnya tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, dia kalau ikutkan betul di situ adalah sememangnya sempurna. Tapi asbab daripada ada tanda sajadah. Jangan kita apa nama ni? Nak mengambil tempat nak sujud sajadah itu. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau sekiranya dia baca tuan-tuan, memang dia baca ayat tersebut tak perasan yang sampai pada ayat sajadah. Dia tahu kalau baca tu kena ayat sajadah. Contoh, kena ayat sajadah, maka disunatkan untuk solat sujud sajadah. Wallahu a'lam. Jelas kat sini Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, kita tawakuf dulu kuliah kita, insya-Allah. Kita sambung pada minggu depan. Minggu pertama kan? Ini minggu keempat. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Ya, minggu pertama. Insya-Allah yang baik itu semua daripada Allah. Yang buruk atas kafarah dosa saya sendiri, saya mengaku dan maaf. Sekiranya ada tersilap kata, tersalah bahasa, saya hanya menyampaikan yang hak. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah yang terusan daripada Allah. Ditutup majlis kita ini dengan doa. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wilahu. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatal muqarrabin fi 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.